بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hadirin muslimin muslimat, tuan imam, dediki dan semua, mudah-mudahan dirahmati Allah hendaknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni insya-Allah kita dapat kembali menyambung tadabbur kita. Kita masuk surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-7. Kita tengok terjemahan dia sedikit. Nampak? Saya dekat sikit. Ya, alhamdulillah. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan kita dah bincangkan 6 ayat yang mana membicarakan tentang akidah. 6 ayat tu akidah dan ibadah kita yang kita ikrarkan. Dan selanjutnya terakhir ni adalah ahkam dia, hukum-hukum ataupun akhlak berkaitan dengan kedua-duanya, bagaimana nak menyempurnakan akidah, pengakuan kita syukur, kita puji Allah, dan juga pengakuan ibadah kita kepada Allah, dan kita mohon jalan untuk mencapai kedua-dua maksud tersebut adalah dengan jalan yang lurus. Hanya jalan ini saja yang dapat menyempurnakan dua ikrar kita. Kita berikrar untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah dan beribadah dengan mentauhidkan Allah dalam surah tu. Jadi sebab itulah kita mohon kepada Allah akhirnya untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Saya ingat minggu lepas saya salah sebut ayat 5. Di sebenarnya ayat 6. Jadi ini ayat akhir kita untuk surah Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapat ringkasan lah daripada makna ini. Baik, jadi ayat yang ke-7 ni panjang. Dan ayat ni sebenarnya dia menerangkan sebahagian dari permintaan kita pada ayat yang ke-6. Apa dia? Ayat ni diterangkan apa itu jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus yang kita minta pada Allah. Jadi kita minta, tunjukkanlah, ajarkanlah kami jalan yang lurus. Itu yang kebincangan yang lepas. Ajarkanlah kami jalan yang lurus. 3 perkara lah. Ihdina tu, hidayah tu 3 benda sebenarnya. Tunjuk, ajarkan kita semua supaya kita faham benar jalan yang lurus tu. Kemudian dah tahu, dah faham, apa dia? Beri kami taufik
untuk sanggup laksanakan pula, untuk buat. Sebab walaupun dah tahu tapi berat nak laksanakan, maka Allah lorongkan kita untuk mudahkan. Waffiqna ila siratal mustaqim. Berilah kami taufik, kekuatan, kemampuan, keupayaan untuk buat apa yang kami dah tahu daripada jalan yang lurus tersebut. Yang ketiga apa? Sabbitna. Tetapkanlah kami pula. Setelah kami amal, kami tahu dan kami amalkan, dan kami tetap sampailah akhir hayat kami di atas jalan tersebut. Ada yang dah buat dua ni dah. Berilmu dah tinggi dah, dan buat sungguh-sungguh sampai akhirnya apa? Dia tinggalkan. Itulah maksud kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi sekurang-kurangnya jalan yang lurus ni, kalau kita ringkaskan, ialah maksudnya apa? Jalan bagaimana menyempurnakan ibadah kepada Allah. Jalan yang lurus tu adalah bagaimana jalan bagaimana untuk sempurnakan ibadah. Apakah as-sirat al-mustaqim ni? Iaitu jalan al-ibadah sebenarnya. Menyempurnakan ibadah. Ini sebagaimana kalau kita rujuk dulu, kita ambil beberapa surah berkaitan dengan ni, Allah terangkan apa itu jalan yang lurus. Dalam surah pertama, kita rujuk surah Yasin. Ayat 61. Buka dulu surah Yasin. Mungkin ramai dah hafal ni surah Yasin . Apa ayat dia? Mana dia? Ni berapa? Muka surah apa ni? 444. 444. Kalau yang Tuan Haji ni punya mungkin lebih sikit. Muka surat lain. Tebal lagi kan. Yang biasa dia muka surat 444. Apa dia ayat dia? Siapa sebut tu? Siapa firman? Allah. Wa ani'buduni. Kan? Wa ani'buduni. Apa makna dia? Wa ani'buduni. Itu perintah sebenarnya. Perintah Allah. Apa dia tu? Dan hendaklah kamu menyempurnakan pengabdian diri kepada aku. Sempurnakan, bukannya sikit-sikit. Allah tak nak sikit-sikit. Semua, seluruh. Apa maksud dia? Wa ani'buduni. Dan Allah kata apa? Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau sekejap jadi hamba Allah, sekejap bukan, itu bukan jalan lurus. Jalan lurus adalah seluruh hidup dia menghambakan diri kepada Allah. Itulah jalan lurus. Itu paling ringkas, faham, senang faham. Jadi jika hidup kita sekejap kan untuk Allah, sekejap tinggal pula, sekejap buat apa yang Allah suka, sekejap tak pula, kita rasa sebahagian hidup kita macam tu dalam harian. Masa solat betul bukan main, masa keluar dikhianati kan. Itu jalan yang lurus tak? Tak. Sebab tu makna ibadah tu kena faham dulu. Jadi sebab itu masuk ya Allah yang mudah, yang selalu kita sebut kan, surah ni kita baca. Ini orang kata apa? Orang kita paling handal surah ni lah. Semua ada dalam dada-dada kita. Jadi ini wa ani'buduni, Allah kata hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kamu nak jalan yang lurus? Ya. Jadikan hidup kamu sempurna dalam kerangka ibadah kepada aku, maka kamu atas jalan yang lurus. Ya. Sebab itu kita ikrar. Nabi masukkan. Kan kita apa? Inna, 4 benda tu kan? Kul inna solati wa nusuki mahyaya semuanya lillahi rabbil alamin. Bila manusia berjaya menjadikan 4 benda ni semuanya untuk Allah, maka itulah jalan yang lurus. Kalau dia hanya jadikan 2 saja, apa dia? Solat, nusuk dia, haji. Hidup dan mati dia rupanya tak. Sampai tak? Tak cukup, tak sampai. Jalan yang lurus ni semua sekali tu. Ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebab itu kata para ulama,
meringkaskan makna ibadah ni, saya simpulkan dulu. Ibadah tu apa? Kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahirah wa al-batinah. Az-zahirah wal batinah. Ini istilah dia. Jadi kita faham ni insya-Allah dia mudah. Apa ini ibadah ni? Kita nak sempurnakan ibadah. Ibadah maksud dia ni. Apa dia? Cuba baca. Kullu ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Apa dia ni? Segala apa saja ya, segala apa yang ia mencintai, ia dicintai Allah dan ia diredai oleh Allah. Dua benda lah. Cinta dan reda. Cinta lebih tinggi lagi lah. Reda ni maknanya okey lah. Buat yang wajib semua ikut je. Tak ada kan. Cukup syarat Allah reda. Tapi lebih lagi, dia uti pula. Allah sampai cinta. Okey. Jadi setiap apa yang Allah cinta dan Allah reda daripada bentuk ucapan-ucapan kita sehari-harian. Perbuatan-perbuatan. Sama ada yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Yang zahir atau yang batin. Inilah ibadah. Maknanya tak ada langsung dalam ruang lingkup hidup kita yang bukan ibadah. Kalau betul-betul kita faham. Seluruh hidup Nabi adalah ibadah kepada Allah. Maknanya apa? Sebab itulah ucapan perbuatan kita. Bukan saja masa solat ni. Lepas keluar, saya berniaga, berucap dengan pelanggan. Kalau dia faham maksud ikrar dia, ya. Bagaimana dia jadikan ibadah? Dia boleh tipu orang tu, dia jaga sebab apa? Dia ingat perintah Allah, dia jaga. Itulah ibadah dia. Dalam bilik air, ini yang paling ikhlas sekali lah kalau orang boleh jaga benda dalam bilik air. Apa dia? Macam-macam boleh, siapa pun tak tahu. Dia tahu ini semua apa, siapa sedang tengok dia? Allah kan? Dia jaga semua tata tertib yang Nabi jaga, itulah ibadah dia. Jadi hatta kita bilik air, buang air pun boleh tak ibadah? Boleh. Kehidupan tu, mahyaya. Waktu hidup kita tu semua. Sebab tu Nabi buang air pun, masuk bilik air baca kan? Keluar, jangan baca benda-benda, jangan nyanyi ke, jangan apa ke, jaga semua tertib dan tak nak membazir dalam bilik air tu. Tak lama-lama dan keluar. Kan? Dan keluar Nabi berdoa, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani, kan? Keluar doa tu. Itulah ibadah mana semua tu. Sebab benda ni, hari ni manusia tak, bila kita tak belajar lah, tak ni, dia mungkin terlepas benda ni lah. Itulah ikrar kita, wa mahyaya tu. Baik, sebab tu Allah kata, wa ani'budu ni, dan abdikanlah dirimu kepadaku. Ayat ni ditujukan kepada siapa? Surah Yasin tu. Manusia termasuk orang beriman semua. Adakah orang tak tahu yang hidup dia memang perlu berabdikan diri kepada Allah? Kenapa Allah cakap juga? Perintah tu. Macam bos, kan? Polis ni diarahkan untuk jaga kawasan ni. Dia dah tahulah itu kerja dia. Tapi tuan tu dia kata lagi, jaga kawasan ni. Kenapa? Bukan dia tak tahu, memang kerja dia tu. Sebab tak nak dia apa? Ambil-sambil sewa sepenuhnya, maksudnya jaga jemputan kanan sepenuhnya. Kamu juga manusia ni, ya, dia mengaku, dia kata, hidup kamu ni apa? Saya hamba Allah buat, tapi hakikatnya tak buat. Dia Allah tekankan, betul-betul sempurnakan ibadah kamu ni. Ini jalan yang lurus. Baik. Faham tak?
Dalam ayat lain kalau tengok dalam surah 3 ayat 51. 3:51 kan. Apakah siratal mustaqim? 3:51 sikit. Apa ayatnya? Surat Ali Imran Muka surat berapa? 56. Surat 56. Ayat dia second last. Bawah sikit. Apa ayat dia? Apa ayat dia mula? Innallaha Rabbi. Ini kata Nabi Isa. Sesungguhnya Allah ini Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kemudian fa'buduh. Abdikanlah diri kamu sepenuhnya kepada dia. Jangan ambil sebahagian kamu jadikan ibadah, sebahagiannya bukan. Hidup kamu sebahagian masa di tempat-tempat tertentu, ini kamu rasa ini ibadah. Kita keluar ikut suka kamu nak buat apa, bukan. Hidup kita seluruhnya ibadah kepada Allah. Jadi itulah kata Nabi Isa ada pesan kepada umat dia apa? Allah ini Tuhanku dan Tuhan kamu, abdikanlah diri kamu kepadanya, inilah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Sama juga. Jadi itu beberapa kalimah dalam Quran tentang jalan yang lurus ni. Baik. Jadi ringkasnya kita minta jalan yang lurus, iaitu menyempurnakan ibadah kepada Allah. Maka tidak cukup sebagai keterangan yang mungkin kita kata sudut teori, tak nampak siapa yang dah praktikkan jalan yang lurus, siapa golongan yang dah praktik jalan yang lurus. Jadi Allah kata ni, suruh kita minta tambah lagi supaya jelas lagi. Sebab benda ni kadang-kadang benda teori ni tak nampak siapakah yang adalah betul-betul melalui jalan tersebut, dan telah pun jelas contohnya. Sebab itu kita minta siratal ladzina. Apa ni? Apa itu jalan lurus? Keterangan dia kita boleh letak ni, iaitu sirata, jalan. Alladzina, ni kita tambah bagi bagi orang-orang yang an'amta alaihim, iaitu maksudnya telah memberi nikmat. Siapa yang beri? Ta ni engkau. Siapa? Allah. Oleh engkau. Iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau. Iaitu jalan orang yang telah pun Allah berikan nikmat pada mereka. Alaihim ke atas mereka. Okay, siapakah golongan ni? Dia ada dua ciri. Satu dia punya title, satu lagi dia punya ciri-ciri dalaman. Ada dua ayat Quran cerita tentang ni. Yang pertama kita kena tahu ciri-ciri dalaman dulu, barulah keluar jadi title. Kadang-kadang orang ni title je lebih dalam, tapi sebenarnya ilmu tak ada pun. Contohnya kan, title dia sekian-sekian tapi rupanya tak. Yang penting apa nak tengok dulu? Ilmu dalaman dia. Apakah ciri-ciri dalaman utama dia? Cuba buka surah 19. Ni golongan yang Allah kata Allah telah beri nikmat. Yang ni kita nak ikut golongan ni. Surah 19 ayat 58. Ciri-ciri yang diberi nikmat. Cuba
Surah 19. Muka surah apa? Betul lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ini ringkas daripada keterangan Allah dalam ayat 54 tu. Wazkur. Kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh, umat-umat mereka semua yang telah pun Allah puji mereka. Dan terbukti mereka ini orang-orang yang telah pun diredai oleh Allah ketika zaman mereka. Ini orang-orang yang telah pun wafatlah. Jadi Allah sebut dalam ayat 58 kesimpulan dia, apakah kunci utama golongan ni dapat nikmat ni? Dia kata mereka inilah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Dah dapat belum? Dah, fi'il madhi. Orang yang telah pergi ni Allah sebut dalam Quran ni orang yang pasti dah nikmat Allah telah sampai pada mereka, iaitu mereka ni dari kalangan para nabi, minan nabiyyin min zurriyyati Adam, daripada zuriat keturunan Nabi Adam lagi. Ada golongan ni. Wa mimman hamalna ma'anu, dan generasi kedua manusia, iaitu apa? Zaman Nabi Nuh pula. Lepas manusia dihapuskan kan, tinggal zuriat yang turun daripada kapal Nabi Nuh. Kemudian wa mimman zurriyyati Ibrahim, daripada zuriat bapa Nabi utama, yang mana daripada keturunan dia pula banyak lahirnya para nabi, Nabi Ibrahim. Dan wa Israel, Nabi Yaqub juga, daripada keturunannya ada 12 keturunan, dan kemudian lahir lagi nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan daripada golongan yang kami telah pun memberi mereka petunjuk dan kami telah pilih mereka. Apa keistimewaan golongan ni? Ni ciri-ciri golongan yang Allah bagi nikmat. Jadi kita nak ciri-ciri ni juga. Kalau kita juga dapat ciri ni, insya-Allah kita termasuk dalam golongan yang kita harapkan ni. Jadi apa ciri dia? Ayat ni. Iza tutla alaihim. Apa tu? Bila dibaca, ditilawahkan ke atas mereka ayatul rahman. Jadi daripada semua kelompok tadi, daripada generasi Adam sampai akhir zaman, satu benda ni je, sama je semua. Sejak daripada zaman tu sampai sekarang, satu je. Apa dia? Bila dibacakan ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Ayatul rahman. Al-Quran. Al-Quran. Dan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran lah. Sebelum Quran, kitab-kitab lain tu ayat Allah. Bila dia baca je, apa kesan pada orang ni? Dalaman dia? Kharru sujjadan wa bukiya. Sujud, menyungkur sujud, tunduk. Dan menangis. Mengenangkan dosa-dosa dia. Tunduk sujud yang dia taat perintah, dan dia bimbang dengan apa dosa dia yang kalau dia terlanjur dalam larangan Allah. Jadi inilah ciri yang utama golongan yang diberi nikmat. Inilah nikmat yang paling kita sepatutnya inginkan. Jadi satu ciri dalaman utama yang ni. Maka apa kita kena buat dengan ayat-ayat Ar-Rahman ni? Kena sampai dapat macam ni. Memahaminya sampai memberi kesan. Ini ciri-ciri siapa? Kita kena buka lagi dalam surah
8. Ayat yang kedua. Surah 8 ayat 2. Jadi bila dengar ayat-ayat Allah, dia apa? Sujud. Sujud ni tandanya patuh. Patuh. Dan gerun. Takut. Sampai boleh menangis. Buka surah 8 ayat 2 pula. Cuba. Inilah mukmin yang sebenar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu, maksudnya apa? Itu ada hasar, maknanya pengasingan. Ini satu pengasingan. Dia ada satu benda yang telah pun dikumpulkan satu tempat, kemudian yang lain asing. Ini saja. Yang lain tu tak boleh campur. Innama tu fungsi dia macam tu. Okey? Ada hasar kat situ, pengasingan. Daripada ciri-ciri lain tak ada, yang ni saja. Jadi sesungguhnya tidak lain ciri-ciri orang beriman itu hanyalah apa? Apabila disebut Allah. Ini dikenal Allah. Kemudian wajilat qulubuhum, hati dia terus rasa gemetar. Ini para ulama sebut apa maksudnya bila disebut Allah, lagi-lagi ayat berkaitan dengan ancaman. Ayat tentang Allah ni Maha Perkasa. Ancaman-ancaman Allah yang Allah boleh buat di dunia dan akhirat. Jadi ini menyebabkan dia wajilat, hati dia sangat gemetar, takut. Contoh mudah apa? Kita kenal dia ni, pihak ni kita kenal dia. Dengar namanya kita dah terkejut dah. Apa dia? Kat highway tu, polis lah. Kan? Bawa laju tadi, sebut je, nampak je biru je, lain macam dah. Tak kira siapa pun dia lah kan. Tiba-tiba semuanya, tarik tali pinggang, mana tali pinggang, semua kelang kabut. Punyalah kenalnya, sang polis tu, begitu gemetar hati dia. Macam tu kan. Bila dia sebut je tu, tak payah panjang pun, polis tu boleh buat apa, polis ada pistol, tak payah. Dia terus masuk semua sekali. Dia boleh saman apa macam-macam. Kan? Bunyi dia gerunnya. Sedangkan Allah pula apa? Dia nak mencuri tadi tu, ingat Allah, tak rasa apa pun. Dia nak menipu tadi, alah sekali je bukan. Beza kan? Maknanya dia takut siapa? Ini satu. Kadang-kadang kat kedai tu kan, apa dia takut? Ada CCTV, takut. CCTV terus baik semua kan. Kadang-kadang hari ni Malaysia lebih takut CCTV. Biasa dia takut. Sedangkan ada satu lagi tu, yang mana? Kalau kena tangkap ni, kan? Siksaan dia lagi dahsyat. Kalau CCTV dia paling kuat masuk penjara, berapa hukuman? Penjara berapa tahun? Keluar baliklah. Ini kalau dia kena penjara apa jadi? Allah boleh buat apa? Allah boleh kekalkan dia, Allah boleh hidupkan balik kulit dia, boleh bakar balik. Hidup balik bakar, dia tak mati dalam tu. Terus kena azab. Mana lagi dahsyat? Kan? Maknanya dia kenal Allah ke tak? Kalau tak rasa apa-apa, dia kenal tak Tuhan? Tak. Dia lebih kenal makhluk banyak yang lain. CCTV dia kenal semua, dia kenal keupayaan CCTV macam mana, dia kenal. Tapi Tuhan punya kehebatan ni dia tak rasa apa. Maknanya dia tak kenal lah tu. Kalau dia kenal, tak mungkin dia buat macam tu. Masuk hutan, ni apa ni? Rimau, takut tak? Tak pernah tengok pun. Tiba-tiba rasa, kenal tak? Punya kenal rimau tu, takut. Jadi begitulah masuk ayat ni. Tak payah sebut panjang. Wa iza dzukirallah. Maknanya dia betul-betul sangat-sangat lazimi. Tentang apa? Allah ni. Itu maksud dia. Dia dengar tentang ancaman Allah, wajilat qulubuhum, sampai masuk dalam. Jadi kat mana untuk dapatkan benda tu?
Di manakah Allah memperkenalkan diri dia? Ada dua sudut lah. Satu, dalam Quran, firman dia dalam melalui wahyu dia. Dan yang kedua, ni, kejadian, peristiwa alam ni lah. Tapi manusia tak akan dapat yang ni. Tengok ahli sains kan, yang kaji alam, dia lebih kaji daripada kita. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi etis. Kan? Akhirnya jadi etis pula. Bila dia tak relate dengan wahyu, masa takkan sampai kat jalan. Yang menyampaikan dia pada jalan yang lurus, apa dia? Wahyu. Kalau kita kaji hanya dunia saja, dia stenti kat situ. Dia tak akan sampai. Akhirnya dia tak dapat conclusion. Siapa sebenarnya? Adakah, coincidence. Dunia ini meletup macam tu, tahu jadi je kebetulan. Kebetulan. Macam mana begitu teratur boleh kebetulan, kan? Manusia tak akan sampai. Sebab itulah Allah beri wahyu kepada Rasul. Dan wahyu Allah jaga sampai kita boleh baca supaya kita dapat kenal dia. Sebab itulah absolute jalan yang paling utuh untuk kenal Tuhan akhirnya kat mana? Al-Quran juga. Macam jelas eh? Jadi sebab itu Allah sebut ayat ni ciri-ciri utama dia. Orang yang beriman ni yang pertama. Kemudian seterusnya wa iza tuliyas alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat-ayat Allah, nampak? Ayat-ayat tu maksud dia apa? Al-Quran lah. Apa berlaku? Zadatuhum iman. Iman dia bertambah. Iman dia bertambah. Jadi inilah ciri yang dua ni. Yang dimasukkan bila dibaca tu adalah apa? Ini dia patuh perintah Allah. Amalan dia bertambah. Zadatuhum a'malan. Tafsiran dia a'malan. Iman tu maksud dia apa? A'mal. Amalan dia bertambah-tambah. Kenapa dia yakin dengan janji-janji Allah tentang nikmat-nikmat yang bakal dia dapat? Inilah ciri pertama. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia sungguh kuat tawakalnya kepada Allah. Ada golongan ni. Syarat dia apa? Dua ni. Baik. Jadi inilah golongan yang Allah beri nikmat yang kita kena kejar. Ramai manusia dia nak tambah apa? Nak tambah apa kita? Jadi kalau nak tambah ni maknanya kita akan perasan kan? Cuba buka dulu surah 57 ayat 20. Yang ramai nak tambah 5 benda ni. Bukti dia apa? Memang dia sibuk uruskan benda tu supaya memang boleh tambah. Surah 57 ayat 20. Apa? Surah apa? 540. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa mula dia tadi? Ya'lamu apa je? Annamal hayatud dunya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun minal fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kemudian summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sekarang Allah suruh kita buat apa? Belajar. I'lamu maknanya belajar. Sebab kita tak mungkin boleh tahu tanpa belajar. Kalau kita terjemah ketahuilah olehmu tu dia tak nampak. I'lam maknanya belajar. Belajar sampai kamu tahu jelas. Apa dia? Annama bahawasanya tidak lain al-hayatud dunya. Orang-orang yang hidup dia hanyalah dunia. Apa dia? Dia akan fikir 5 benda ni. Apa dia? Pertama, la'ib. La'ibun. Permainan. Yang kedua, lahun. Yang ketiga, zinatun. Perhiasan. Yang keempat, tafahurum bainakum. Saling bangga-bangga pencapaian dia. Dah sampai mana. Ni. Yang keempat, kelima, dan kumpul lagi banyak. Membanyak-banyakkan, menjamak-jamakkan lagi apa? Anak-anak dan harta. Okey. Itu. Allah suruh kita belajar sampai sedar. Ahli dunia, cara fikir dia 5 ni je. Ini yang dia sibuk tambah. Yang pertama apa? Jadi ini sebenarnya, inilah fasa hidup kita. Kita kecil, fasa dia apa? La'ibun. Betul tak? Tak ada main sedih, kecewa tak dapat main. Kan? Betul? Masa kecil. Ini yang dia nak tambah. Oh dapat lagi banyak, mainan lagi best. Betul? Kalau sampai tua macam ni agak masalah tak? Masalah. Yang kedua apa? Dia dah upgrade sikit, dah remaja. Dia nak apa? Oh, hiburan. Tengok macam-macam. Banyak yang suka kat mana? Hiburan ni, remaja lah. Itu fasa kita kedua. Fasa tiga, upgrade lagi. Apa dia? Zina. Dah pandai make up, dah mula dah kan. Dia mula dia nak, oh tak boleh. Semuanya dia nak berhias. Kan? Suka tak tambah ni? Jadi macam mana nak tahu? Kita ukur lah. Dalam hidup kita 24 jam, hari tadi siang, saya hidup fikir yang ni ke? 1, 2, 3. Yang kelima, yang keempat, tafakhur yang ni apa? Dia, kalau kita kata saling berbangga, dia tak nampak. Oh bukan saya, bukan. Fakhara ni maknanya apa? Dia tak maksud nak bangga. Kau nampak macam tu tau. Dia saling kalau jumpa tu kan, mesti nampak upgrade sikit saya ni. Kereta dah baru. Rumah pun dah makin besar kan. Contoh kan. Ataupun macam-macam lah. Dia akan cerita pencapaian. Kau sekarang pangkat apa? Oh Alhamdulillah. Alhamdulillah dia. Kan. Itu. Saling berbangga-bangga dengan dia punya tu. Status dia. Dah 4 dah. Dah tahap 4 ni. Tahap dah tua dah ni. Sikit. Dan yang last apa? Watakatsur apa? Banyak-banyakkan lagi apa? Sebab apa? Kenapa nak banyak-banyakkan? Sebab dia kata apa? Oh ini nanti untuk anak cucu semualah. Macam-macam lah ni. Dia nampak ni. Dia tak nampak yang mana? Yang akhirat juga kan. Ini 5 ni adalah ahli dunia punya cara fikir dia. Dia nampak ini benda nak tambah. Okey. Dia Allah kata apa? Semua yang 5 ni yang masa cita-citakan ni sebenarnya dia tak akan sampai. Memang tak akan sampai. Dia macam ibarat apa? Allah kata kamathali ghaisin. Semua ni seolah macam hujan lebat. A'jabal kuffar, yang mengagumkan petani. Tadi petani tu seolah-olah 5 tu adalah benih yang baru tanam. Baru tanam semua tu. Masa kecil tadi cita-cita dia nak basikal nak apa kan. Macam baru tanam. Dapat tu, kalau dapat ni dia cita-cita tu. Jadi ni semua macam petani yang baru tanam benih dan mengharapkan lepas ni tumbuh subur kan. Baru tanam tadi musim panas. Tanam-tanam tiba-tiba hujan lebat. Seronok. Dia dah boleh fikir apa? Dia dah fikir dah lepas ni untung berlipat ganda ni. Dia dah fikir awal dah. Dapat tak dapat tak pasti lagi. Tapi seolah rasa macam semangat dah. Kan? Akhirnya summa yahiju, tiba-tiba tanaman tu apa? Layu. Lalu kukuning. Lepas tu hancur lesak macam tu je. Jadi orang kata buluh kasam. Yang dikejar tak dapat. Yang dikendung bercici. Itulah dunia hakikatnya. Jadi apa yang akhirnya manusia akan temui? Ayat lepas tu. Wa fil akhirati azabun syadidun. Satu. Yang kedua, wa maghfiratum minallah. Yang ketiga, ridwan. Ramai tak manusia cita-cita yang ni? Dia fikir, saya buat ni, yang ni saya buat ni dapat tak selamatkan saya pada azab yang syadid? Saya buat ni dapat tak apa tadi? Maghfirah, keampunan Allah. Menjadi sebab saya diampunkan Allah. Saya buat ni dapat tak redha Allah? 3 ni ada tak nak tambahkan?
Itu faham? Jadi berlawanan 5 dan 3. 3 tu akhirat, 5 tu cita-cita dunia. Cita-cita ahad 5 ni. Nak dapat apa? Saya nak selamatkan diri daripada azabun syadid. Saya nak dapat keampunan dan redha daripada Allah. Kemudian itulah yang akan ditemui bila? Di akhirat. Dunia nampak yang ni 5 tu. Rupanya tak ada, dah hilang. Rupanya ditemui ke akhirat apa dia? 3 tu je. Apa dia? Sama ada dia dapat azab yang dahsyat ataupun dia dapat keampunan Allah dan redha Allah. Nak yang mana? Nak yang mana? Inilah ciri mukmin ni. Inilah nikmat. Siapa yang dapat jiwa ni, itulah nikmat sebenarnya. Kalau orang tu dapat makan sedap, hidup elok je, rupa-rupanya 5-5 tu ada ke dia? 5-5 tu ada, tak putus-putus. Tapi rupanya dalam kamus dia tak ada 3 ni. Akhirnya 5 tu hilang. Dia temui apa? Allah sebut nombor 1 dulu apa? Allah sebut maghfirah, ridwan ke azab dulu? Azabun syadid. Sebab apa? Sebab ramainya nanti kebanyakannya daripada 1000 orang nisbah dia yang dapat maghfirah dan rahmat tu nanti apa? 999 semua kat mana? Azabun syadid. Yang selamat? Na'udzubillah. Kan? Jadi nampak mudah aja kan? Ayat ada dah. Tapi hakikatnya perlakuan sama tak macam ayat. Yang cakap ni pun sama. Kita ni sekarang diuji macam itulah. Begitulah kehidupan kita. Allah nak ajar, belajarlah kamu sampai faham inilah dunia. Kalau kamu macam tu, habislah. Tak dapat nikmat yang sebenar. Inilah golongan yang diberi nikmat. Mereka fikir apa? Akhirat tu dalam hidup dia. Sebab tu Allah kata penutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, ini ciri pertama. Apa dia? Kita nak nikmat iman yang bertambah setiap kali. Memang iman ni ada naik turun dia. Kan? Sebab itulah kita kadang-kadang kita lupa nak ukur iman kita, ilmu kita. Manusia diukur dunia dia kan? Pencapaian dia lupa. Selama ni iman dia sama je rupanya. Daripada dulu sampai sekarang tak upgrade pun. Tentang ayat-ayat dia bagaimana jiwa dia menghayati firman Allah dalam Quran ni, berapa banyak ayat yang dia dah masuk. Sama je, tak upgrade juga. Jadi ini satu benda yang kita kena fikirkan. Ini ciri nombor 1 golongan yang diberi nikmat. Jadi golongan ni Allah sebut secara khusus title dia. Ni baru kita bagi title. Sebelum nak bagi title dulu, ni ciri dia. Ciri dia apa tadi? Bila dengar ayat-ayat Allah, apa dia? Kharru sujadan, patuh. Bila dengar ancaman Allah, gerun sampai boleh menangis. 2 aja. Bila dengar ayat Allah suruh ni, segera apa? Patuh. Bila dengar aje ancaman, apa dia? Kharru sujadan. Okey. Jadi title dia ada 4. Ni. Ni nombor 1 ni. Jadi Allah sebut dalam surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan ni. Azan Dah ni dah masuk kan? 3 minit lagi. Kita tutup dengan ayat ni dulu. Kita masuk ke surat 89. Ini biasa baca kot kan? Kalau kita doa pun ada kaitkan dengan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi pertama golongan apa?
Nabi. Disebut Nabi dalam Quran sahaja maknanya Rasul sekali lah. Nabi dan Rasul. Jadi apa tugas utama Nabi ni? Rasul ni? Kita ambil satu ayat cukup lah. Surah 5 ayat 67. Surah 5 ayat 67. Surah Al-Ma'idah. Okey. Muka surat. Ini ke tahu? Dah jumpa video baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Teruskan sikit lagi. Sambung. Tanya imam kita. Nama imam ni. Okey, dan satu ni kita terangkan. Jadi ya ayyuhar rasul, apa tu? Wahai rasul. Balligh ma unzila ilai. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Ya, ini apa? Kitab-kitab. Kalau Nabi Musa, kalau Nabi Isa dengan kitabnya, kalau Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Sampaikan Quran. Hari ni tugas rasul apa dia? Ni nikmat. Menyampaikan risalah daripada Allah. Jadi inilah salah satu nombor golongan daripada nikmat. Sebab tu dalam ayat yang kita baca, wa may yuti'illah wa rasul. Kan? Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka lah golongan yang sama, yang apa dia? Bersama dengan golongan yang pertama ni, Rasul. Jadi menyampaikan risalah daripada Allah ni mulia tugas dia, menyampaikan Al-Quran. Sebab itu Allah sebut lagi, wa in lam taf'al, kalau engkau tak buat, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidaklah menyampaikannya, melakukan tugas Rasul tu. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah jamin menjaga para rasul ni untuk sempurnakan risalah mereka, untuk disampaikan kepada umat. Dan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan orang-orang yang ingkar, siapa yang ingkar, Allah tak akan beri petunjuk buat mereka. Jadi tugas Nabi hanyalah menyampaikan, namun ada orang yang tak akan terima. Orang-orang yang ingkar. Maka ketika itu mereka akan mendapat akibat yang besar. Sebab itu Allah sebut, ni risalah ni apa? Al-Quran. Jadi bila Nabi menyampaikan, maknanya benda ni besar tak? Besar. Jadi telah deliver, berikan sesuatu kan yang besar, nikmat. Dan jadi Nabi ni kerja apa? Masa 23 tahun, kita cuba tengok secara ringkas supaya kita nampak. Tugas Nabi buat apa? Bila Nabi sampaikan apa? Dakwah dengan Quran kan. 23 tahun tu Quran sempurna. Jadi Nabi promosi apa? Risalah daripada siapa? Allah. Kerja Nabi sampaikan wahyu untuk manusia ikut. Dan macam-macam cara Nabi buat. Nabi putus asa tak? Tak. Sampaikan Nabi diugut bunuh. Maknanya begitu, dengan sama ada cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Begitulah sampailah hayat Nabi habis. Jadi ini satu yang wajib untuk kita hargai. Tak ada yang lebih patut dihargai ialah daripada perkara ni. Sebab tu Allah kata, kalau tak ada dihargai, kalau kita tak pedulikan, kalau kita tinggalkan, kan, agak dia akibat dia biasa-biasa ke dahsyat?
Apa ayat dia? Last kita tutup dengan surah 20. Ayat 99 hingga 100. 99 hingga 100. Last kita tengok. Sampai sini dulu. Jadi golongan pertama yang diberi nikmat, ciri-ciri dia yang ni yang pertama Tadi kita dah buka surah 98. Ciri-ciri apa? Dia dengar ayat-ayat Allah ni dia dapat nikmat. Meresap. Berbanding daripada dia tengok drama dan WhatsApp tu. Yang ini paling beri kesan kat dia. Kalah semua lain. Ini nikmat kau dapat ni. Kalau keluarga kita dapat ni nikmat tak? Nikmat. Dia dah tak heran lain lah. Jadi ni yang pertama, ciri nombor 1. Inilah seperti yang ada dalam jiwa siapa? Title yang Allah bagi. 4 title. Pertama, Nabi. Syarat pertama yang ni mesti ada. Kalau tak ada ni, tak mungkin dia akan dapat title ni. Dapat title apa? Nabi lagi, Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Syarat pertama dia ni. Okey. Jadi dalam ayat 20, ayat 99 ni kerana apa yang Nabi sampaikan begitu berharga, Allah sebutkan dalam ayat ni. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Okay. Seperti demikian itulah kami kisahkan kepadamu. Iaitu Nabi bawa Quran ni, kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para Nabi untuk pelajaran bagi umat dia. Daripada para Nabi yang telah pun hidup sebelum ni. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, demi sesungguhnya kami telah berikan kurniakan kepadamu dari sisi kami peringatan ini. Ini satu benda yang berharga yang Allah anugerahkan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan. Sebab tu Allah kata apa? Jadi bila Nabi sampaikan bukan mudah, susah payah untuk kebaikan kita, tiba-tiba kita buat apa? Kan? Kita ni kononnya meniagalah. Nak berlaku ni, orang pun tolak, tahu tak tahu je contoh. Ini benda remeh dunia aja. Ini bukan ni, ini besar ni. Tiba-tiba manusia buat apa? Sebab tu Allah kata apa? Man a'rada. Oleh itu barang siapa yang berpaling, tak mau pedulikan risalah ni, apa berlaku? Allah kata fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sungguhnya dia nanti di hari kebangkitan dia memikul dosa yang apa? Betul ayat tu. Cuba terjemahkan sama. Sesiapa yang berpaling, yang ingkar. A'rada ni bukan ingkar sebenarnya. A'rada ni paling ni bangkang senyap kadang. A'rad tu. Dia macam tu. Jadi siapa yang tak mau pedulikannya, berpalingkannya, remehkan dia, samakan dia dengan yang lain, tak rasa pun ini macam ni kan? Ni ciri-ciri ni. Dan dia rasa bersalah tak? Tak. Cuba bayangkan hari ni kita kan, kalau rasa bimbang ni, gagal dunia ni kan, rasa bersalahnya, rasa ketinggalannya, tiba-tiba untuk ni tak apa, akhirnya orang tak boleh baca pun, tak ada masalah, tak rasa berdosa pun. Agak-agak patut tak rasa macam tu? Jadi siapa yang tak andahkan, tak pedulikan ni, maka dia akan pikul. Bila? Bukan sekarang, dia tak rasa sekarang. Bangkit nanti baru dia rasa rupanya dosa dia besar. Dia terhargai langsung kitab Allah ni. Rupanya dosa dia besar. Sekarang tak rasa. Na'udzubillahi min zalik. Ini ayat. Pegang betul-betul ayat ni. Surah 20 ayat 100. Senang ingat. Ayat 100. Surah 20 ayat 100. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Ini golongan Nabi. Sebab itulah penghargaan kepada Nabi. Apakah yang Nabi bawa ni? Nombor 1, Al-Quran. 23 tahun. Inilah golongan yang diberi nikmat. Yang menghargai apa yang dibawa risalah Nabi ni. Ini nombor 1. Baik, sampai sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba'.
wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.